وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم حسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فأحييكم بتحية الإسلام تحية مباركة من عند الله ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah. Pada kita sama-sama memanjatkan rasa kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Alhamdulillah setelah saya rasa beberapa pertemuan ni, akhirnya kita sampai kepada pertemuan yang terakhir iaitu pada malam ini. Mudah-mudahan apa yang kita dah pelajari sebelum ini dapat difahami dan dihafal, seterusnya diaplikasi dalam pembacaan kita kepada teks Arab. Okay, ataupun tengah baca Quran tu kan, tiba bolehlah kita tengok kan, kita aplikasi apa yang telah kita pelajari insya-Allah taala. Okey. Pada kelas yang lalu kita telah melihat, saya rasa kelas yang lalu agak panjang. Okey, agak panjang sebab saya jangka malam ni nak cerita pasal ibdal je. Tapi kelas yang lepas agak panjang dan saya harap yang ikuti kelas yang lalu boleh fahamlah apa yang telah kita bincang, iaitu al-i'lan bil qalb. Al-i'lan bil qalb. Baik. Al-i'lan bil qalb. Okey. So kita dah tengok, okay, saya recap balik, kita dah tengok apakah itu i'lal, apakah itu ibdal. Secara ringkasnya dua-dua menunjukkan kepada proses perubahan. Okey, proses perubahan huruf yang ada dalam perkataan yang tertentu. Yang membezakan antara i'lal dan ibdal adalah i'lal dia khusus kepada huruf illah, iaitu alif waw ya. Okay, ada yang kata alif waw ya kemudian ditambah dengan huruf hamzah. Sementara ibdal ni dia lebih umum. I'lal termasuk dalam ibdal juga, dan ibdal juga merangkumi huruf-huruf selain huruf-huruf illah. Okey, itu secara ringkas. So i'lal dia ada 3 bahagian, terbagi pada ketiga, iaitu al-qalb, taskin ataupun hadh. Pada yang kelas yang lalu kita dah berjaya kita dah berjaya lihat al-qalb. Yang pertama, qalb hamzah menjadi berubahnya, ataupun ialah kita kata berubah. Qalb ni macam taqallub ni berbolak-balik kan, taqallub. Qalb macam perubahan lah. Okay, daripada hamzah menjadi alif atau ya atau waw, itu dah kita dah tengok. Kemudian daripada alif, ya dan waw berubah menjadi hamzah. Okey, kita dah tengok kat benda tu. Alif berubah menjadi ya, alif berubah menjadi waw, ya menjadi waw, waw menjadi ya. Dan saya berhenti perbincangan kita pada yang lalu pada poin yang terakhir, iaitu wal ya wal waw yuqallabani alifan ka qama wa ba'a.
min yaqumu wa yabi'u. Wa malhan wa mas'ad min yalhu lahwan yas'a sa'yan. Jadi kita tengok kat sini. Okey, qama wa ba'a. So, sebenarnya kenapa ada perbincangan i'lal dengan ibdal ni sebenarnya ahli pengkaji ataupun pengkaji ilmu saraf ni mereka nak cuba menerangkan beberapa fenomena perkataan. Okey, contohnya perkataan yang kita nak bincang sekarang qama ataupun ba'a. Ba'a, kalau kita pergi tengok dia punya masdar, kita dah bincang masdar pada tajuk masdar, kita tahu. Bila kita tengok masdar perkataan tersebut, kita dapat tahu huruf asal perkataan tersebut adalah sedemikian. Contohnya ba'a, asal dia punya masdar apa? Bai'. Jadi ya, ada ya kat situ. Ba, ya'a. Jadi macam mana boleh datangnya huruf alif? Kat sini para pengkaji ataupun ahli saraf mereka cuba menerangkan fenomena ini. Macam mana daripada huruf ya boleh berubah menjadi huruf alif. Itu. Okey. So, kita kata, ba'a asal dia baya'a. Dalam bahasa Arab, sekiranya ainul fi'il, iaitu huruf yang kedua dalam fi'il, kita fa'ala, wazan fi'il, ainul fi'il, huruf ya atau waw, ya atau waw yang berbaris. Itu dia punya point kat situ. Yang berbaris. Ya atau waw yang berbaris. Dia akan berubah menjadi alif. Alif. Itu. Dengan syarat huruf asal ataupun huruf pertama dia mestilah berbaris fathah. Sekiranya huruf pertamanya berbaris selain fathah, dia tidak akan berubah. Contohnya hiyalu, hiyala, kan, hiyal, dual, tidak berubah. Okey? Dan ya ataupun waw yang berada pada ain kalimah, dia mestilah macam saya kata tadi, mestilah berbaris. Sekiranya tidak berbaris, iaitu berbaris sukun, maksudnya tidak berbaris fathah, kasrah ataupun dhammah, dia berbaris sukun, maka dia tidak akan berubah, dia akan kekal dengan bentuk dia. Contohnya Allah dia punya masdar. Masdar untuk perkataan qala, qaul. Kan waw kat situ, kita kata sekiranya ain kalimah adalah huruf illah, dia kena ubah. Tetapi dia kena tahu satu lagi syarat. Ain kalimah yang berbaris, dan huruf fa'ul kalimah itu berbaris fathah, maka dia akan berubah. Sekiranya dia ataupun ain kalimah berbaris kasrah, kasrah baris sukun, maka dia tidak berubah. Okey, jelas ya? Jelas, Ustaz. Okey. So saya rasa itu untuk yang poin terakhir itu. Jadi kita berpindah kepada tajuk yang seterusnya, iaitu al-i'lal bitaskin. Ada siapa nak baca ke? Saya baca, Ustaz. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana Allah bihi wa amin fi darin amin. Al-i'lalu bitaskini wa taskinu ahrufil illati binakli harakatiha ila harfis sahihi
الساكن قبلها وقلبها إلى حرف علة يناسب الحركة المنقولة كيقول أصله يقول ومن موادعه المضارع المعتل العين كيقوم أصله يقوم ويقيم أصله يقوم ومفعل من المعتل العين كمقام أصله مقوام ومقيم أصله مقوم وإفعال واستفعال مصدرين معتلي العين كأقام إقامة أصله أقام إقواما واستقام استقامة أصله استقوام استقواما ومفعول من الثلاث معتل العين كمقول أصله مقول ومبيع أصله مبيوع. Bismillahirrahmanirrahim. Al-i'lal bil taskin. Ada juga yang memberi nama i'lal ni sebagai al-i'lal bin naqal. Itu kita mengubah ataupun nakal ni apa? Kita nakal ni nakal apa nakal? Nakal ni apa dia? Nakal. Dia nakal. Kita menakalkan. Kita copy dia, kan copy. Apa nakal ni? Kita menakalkan dia. Okey, menakalkan baris. Menakalkan baris. So, apa dia kata di sini? Huwa taskinu ahrufil illah. Maknanya apa? Asal perkataan tersebut ataupun asal pada huruf illah ni, so huruf illah ada 3. Okay, so macam saya dah highlightkan pada kelas yang lalu, kenapa dia pakai ahruf, kenapa dia tak pakai huruf. Kita boleh tengok post daripada Ustaz Syarif Fizrul, antara sebab kenapa pakai ahruf menunjukkan bahawa jamak kat sini adalah jamak taksir yang menunjukkan kepada qillah. Kita dah tengok, kita dah bincang jam'ul qillah, dia ada banyak dia punya konsep, tapi kita fahamkan ini konsep dia adalah konsep yang mengatakan jam'ul qillah ini bermula pada 3 sehingga 10. Okey, huruf menunjukkan kepada lebih daripada 10, 11 to the infinity. Alright. So kita ubah. Asalnya huruf illah ni dia berbaris, kemudian kita nakal harakat dia. Jadilah dia sakin, kita curi dia punya harakat, kita bagi ke orang lain pula. Kita bagi kepada harakat dia kepada huruf yang sahih, as-sakin qablaha, yang mana huruf sahih tersebut dia berbaris sakinah yang terletak sebelumnya. Okey. Dan tak berhenti sampai situ. Dan sekiranya beberapa keadaan kita akan ubah huruf illah tersebut, kita ubah huruf illah tersebut kepada huruf illah yang sesuai dengan baris yang kita ubah tu. Nanti kita akan tengok contoh dia apa. Kita akan tengok satu persatu contoh dia apa. Okay. So, kat sini kita ada contoh yaqulu kan. Okay. Nak kita tulis Okay, kita kata daripada fa'ala ya yaf'ulu. Kita kata qala tu fa'ala ya yaf'ulu. Okay. So qala asalnya adalah qawala. Jadi dia akan jadi apa kat sini? Dia akan jadi yaqulu. Yaqulu. Biasanya perubahan yang berlaku ni, kenapa orang Arab tak sebut yaqulu? Kenapa dia sebut yaqulu? Kebanyakannya sebab dia adalah sebab nak bagi mudah sebut dah. Dia nak bagi mudah sebut. Bagi orang Arab itu menyebut yaqulu lebih mudah daripada yaqulu. Yaqulu kan? Kita nak sebut apa? Yaqulu. Kalau nak dengan qalqalahnya lagi kan. So dia jadi yaqulu. Sebab tu orang Arab dia pindah. Sebab tu panggil
al-i'lal bitaskin ataupun naql harakah. Jadi harakah kat sini yaqulu. Okey, so baris ni dhammah ni dia pindah pergi ke qaf yang datang sebelumnya. Qaf ni adalah huruf sahih. Nampak, itu dia punya syarat tadi. Dia mesti huruf sahih dan huruf sahih tersebut berbaris sukun. Okey, jadilah yaqulu. Macam ni kita tak nampak sangatlah huruf illah tu berubah. Okey, yang ni kita tak nampak. Tak apa, kita akan tengok contoh lain. Kita kata contoh lain. Okey, kita ada contoh lain iaitu kita ambil contoh satu lagi, kita ambil ba'a lah. Ba'a. Macam mana kita nak tahu ba'a ini huruf apa? So, okey, kita ini let's say kita tak tahulah. Okey, ba'a. Kita kata alif ni dia sebenarnya bukan huruf asal. Alif ni bukan huruf asal. Jadi macam mana kita nak kenal huruf asal kepada fi'il ni? Kita kena tengok dia punya masdar. Okey. Masdar adalah baik. Jadi kat sini dia punya asal ni adalah baya'a. Okey, ba'a. So fi'il mudhari' dia akan jadi yabya'u. Yabya'u. Sorry, bukan yabya'u, yabya'u. Yabya'u. Dia fa'ala yaf'ilu. Ini fa'ala yaf'ilu. Yabya'u. Yabya'u. So kita dah tahu. Jadi kita akan, kalau kita sebut yabya'u pun payah kan. So kita kena bagi takhfif, mudah nak sebut. So huruf illah yang berbaris ini kita pindahkan dia punya harakat dia kat huruf sahih ni. Okey, huruf sahih ni. Kemudian kita kena synchronize kan huruf illah ni. So ba tu dah baris bawah, so kita tak perlu nak ubah apa dia akan jadi, akhirnya akan jadi yabi'u. Contoh yang ketiga, contoh yang terakhir. Tak boleh nak panjang sangat. Okey. Contoh yang ketiga adalah nama. Alright, nama. So kita dapat tahu nama ni sebenarnya alif yang berada pada perkataan nama tu bukanlah alif yang asliyah. Okey. So macam mana kita nak kena pasti dia punya huruf asal dia? Kita kena tengok dia punya masdar. Masdar adalah waw. So dia punya apa? Dia punya fi'il mudhari' adalah yanwamu. 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 Kemudian kita pindahlah baris waw ini kepada nun. Okey, dan waw itu akan jadi taskin, kita akan taskinkan dia, kita akan bagi dia sakinah. Jadilah dia yanaumu. Nampak, ini kat sini yang dia punya poin terakhir tadi. Dia kata apa kat situ? Dia kata wa qalbuha ila harfin illah, ila harfi illatin yunasibu haraka al-manqulah. So kat sini harakat manqulah adalah harakah apa? Harakah baris ataupun fathah. Fathah, kita minggu lepas saya sebut, fathah dia punya sekufu dia, gu dia adalah alif. Okey, kasrah gu dia adalah ya, dhammah gu dia adalah waw. Jadi waw ini kita ubah dia jadi alif. Jadilah dia alamak. Tak silap pula. Jadilah dia kat sini akhirnya end product dia adalah yanamu. Okey? Yanamu. Alright. Itu untuk yang ni. Okey, kita tengok. Al-mudhari'.
Okay, dari mawadhi' ni al-mudhari' mu'tal ain. So kita dah tengok tadi yaqumu asluhu yaqumu, yuqimu asluhu yuqimu. So kita dah tengok. Kita boleh tengok pada yang kedua pula. Okey, mu'tal ain juga. Okey, tapi atas wazan maf'alun maqamun. Asal dia maqwamun. Muqimun asalnya muqwimun. Okey, nampak? Dia tengok huruf yang baris yang sesuai ketika huruf illah tu kita tengok. Kita inilah asalnya muqwimun, kita tukar muqwimun tu waw tu kita pindahkan pergi pada qaf jadi muqimun, tapi tak sesuai lah waw tu digandingkan dengan ya kasrah, betul tak? So dia ubah jadi ya muqimun. Boleh nampak? Tengok contoh dia maqamun dengan muqimun. Muqwimun dengan maqwamun. Okey. Maqwamun. So maqwamun. Okey, dia punya ain adalah masih lagi mu'tal. Ain dia mu'tal. Ini ain Ain, bila disebut ain tu apa maksudnya? Huruf yang ketiga, huruf asal yang ketiga. Itu maksudnya maqwamun. So, saya rasa kita pindah dia punya baris tu jadilah dia maqamun. Maqamun. Yang ni pula, yang tadi dia cakap apa? Muqwimun. Muqwimun. Okey. Ain. Dia adalah mu'tal, huruf mu'tal. So kita ubah pindah. Daripada muqwimun jadilah macam ni. So dia tak sesuai lah. Ni tak boleh nak digandingkan berdua lah gini. Okey. Huruf illah ni perlu ditukar kepada huruf illah yang ini perlu ditukar kepada baris yang kita dah nakal tadi. Baris yang munasib dengan dia. Huruf illah apa yang munasib dengan kasrah? Huruf ya. Sebab itulah end product jadi muqimun. Itu. Boleh jelas Alright. Kemudian if'al wa istif'al. Masdara ini mu'talai al-ain. Ka'aqama iqamatan asluhu aqama iqwaman. Wastaqama istiqamatan asluhu istaqwama istiqwaman. Ini jelas. Okay. Ada soalan ni? Tak ada soalan kan? Saya rasa ini jelas. Cumanya saya nak bagi antum satu soalan lah. Alang-alang kan. Kenapa kita dah tahu af'ala, kita dah tengok pada kelas yang awal-awal tu af'ala kalau dia punya masdar dia jadi if'al. Kita dah tengok benda tu. Dia akan jadi if'al. Kenapa untuk aqamah dia jadi iqamatan? Kenapa dia tak marbutah kat ujung tu? Agak siapa boleh ni, boleh share. Sebab masdar dia, Ustaz. Sebab masdar dia maksudnya macam ni tu. Cuba jelas sikit sebab masdar dia. Maksudnya memang wazan dia macam tu. Okey. Wazan dia macam tu Kita kata kita dah tahu. Kita dah belajar pada kelas-kelas yang lepas. So kalau af'ala, sebab aqamah tu atas wazan af'ala. Macam mana saya cakap af'ala pula? Okay, kita tahulah. Kita tahu asal dia adalah aqwama. Kemudian kita dah tengok aqwama ni. So dia tak boleh nak aqwama. So kita tahulah. Kita dah tengok aqwama. Yang ni ain dia adalah huruf illah. Ain dia adalah harf mu'tal. Kita perlu pindahkan dia punya baris tu ke huruf yang sebelum dia. Yang mana huruf sebelum dia huruf sahih dan musakkan yang berbaris sakinah. Jadilah dia, sebab tu last kali end product dia aqama. So kalau ikut kepada qiyas, sebab kita tahu untuk fi'il mazid, fi'il mazid, untuk kita fi'il mazid kita nak jadikan dia masdar,
dia hanya menggunakan kias, tidak ada sama'. Jaranglah ada sama', memang jarang sangatlah ada sama'. So af'ala jadilah dia af'ala, kalau ikut tadi, okey, af'ala dia akan jadi patutnya jadi if'al. Kita dah belajar ni, if'al. Tetapi kenapa aqama ada pula ta marbutah kat ujung tu? Ta marbutah kat ujung ni. Apa sebenarnya maksud? Adakah nak cakap ta marbutah tu menunjukkan perempuan? Tak juga. Kenapa? Sebab ain dia huruf illah. Sebab ain dia huruf illah tu dia dah memang ada dia punya, kalau kita nak ceritakan kenapa ta tu apa fungsi ta tu, memang betul lah. Ain dia huruf illah, tapi tak sampai lagi. Dia kena lebih elaborate lebih lagi. Lebih detail. Kenapa? Berapa orang? Ramai ni. Kenapa? Tak tahu Ustaz. Tak tahu. Cuba Ustaz. Okey. Cuba. Okey. Tafadhali. Sebab dia punya apa tu pattern af'ala tu dia fa'il ajwaf. Huruf kedua terakhir dia huruf alif. So masdar dia akan membentuk macam tadi Huruf iqamatan ataupun contoh lain ajada dia jadi ijatan. Saya rasalah. Okey, dia dah nak dekat dah tu. Dah nak sampai dah, tapi tak berapa nak tepat. So kenapa kita nak kena tambah ta marbutah pula? Kenapa kita Mungkin kena tambah? Ni saya. saya nak sebut sebab kalau kita tukar iqwamun. Okey. Jadi sampai situ je. Dah nak sampai dah tu. Sikit lagi. Okey. So kita tahu af'ala dia punya masdar akan jadi if'al. Itu jelas. Okey, kita jelas. So kita tahu aqama kita tahu asal dia adalah aqwama. Silap. Aqwama. So untuk jadikan dia masdar, kita akan jadi apa? Jadilah dia iqwamun. Betul tak? Iqwamun. Okay, iqwamun. Okay, nah. First thing first, apa yang perlu kita buat? Huruf waw ni adalah ain fi'il ataupun ain kalimah. Ain kalimah dia apa? Huruf illah. Huruf illah yang berbaris. Sebelum dia macam mana? Sebelum dia huruf sahih yang tidak berbaris ataupun yang berbaris sakinah. Maka kita kena saya padam kecil pula dia. Buat ni sana. Saya padam tu. Dia buat macam buat automatik. So kat sini dia punya flow dia pergi kat atas. So dia akanlah jadi qaf tu jadi qaf tu dah jadi baris fathah. So secara automatik waw tu kenapa? Kenalah berubah menjadi alif sebab bersesuaian dengan baris yang kita nakalkan tu, iaitu baris fathah. Jadilah dia sana. Tu dia gitu lagi. Alright. Okey, yang ni boleh saya padam bawah boleh Whiteboard kecil gini lah, tulisan panjang. Alright. So ini tak settle lagi sebab kita nak faham kenapa wujudnya ta marbutah tu. So ta marbutah tu adalah disebabkan salah satu daripada huruf alif ni digugurkan, menunjukkan adanya pengguguran huruf kat situ. Sebab tu dia jadi
Dan sekali end product dia adalah iqamatan. Yang digugurkan adalah ainul kalimah ni. Ainul kalimah ni. Ta ni sebagai bukti ataupun dalil mengatakan bahawa kat sini ada berlakunya pengguguran huruf. Macam tu. Okey? Bukanlah menunjukkan kepada taknis, tak. Macam tu lah juga ijazatan, iqamatan. Okey, apa lagi? Yang lebih kurang gini. Italatul kalam. Okey? Begitu juga dalam fi'il ataupun dalam mazhar istiqamah. Kenapa istiqamah ada tambah butah? Sebab yang sama juga. Ada pengguguran huruf kat situ, istiqamah. So, istiqamah macam itulah juga. Saya padam balik. Istiqamah. So kita tahu adalah asal dia adalah istaqwama. Okey, istaqwama. So untuk jadikan dia masdar kita tahu istaf'ala jadi istif'al. So jadilah istiqwam, istighfar, istiqwam. Jadilah dia istiqwam. Alamak, terlebih pula rumah dia. Apalah, halalan lah. Halalan taibah lah. Istiqwam. Daripada istiqwam ni kita dah tahu. So, huruf ain lah. Dia bila kita cakap ain kalimah adalah ain kalimah al-asliyah. Bukan, dia tidak kira dengan yang zaidah. Zaidah kat sini kita tahu alif sintang ni adalah zaidah. Minaz zawaid. Okay, yang ini ada harfu ziyadah. So kita tak ambil kira tu. Yang itu kita tak ambil kira. Kita kira sini ini qaf tu fa, waw tu adalah ain dan mim tu adalah lam. So kita jadilah dia. Kat sini jadilah dia. Yang ni kita dah tahulah. So waw tu kita pindah kepada qaf. Pindahkan dia punya apa? Dia punya baris. Jadilah qaf tu baris atas. Kemudian waw itu perlu berubah menjadi alif bersesuaian dengan baris yang diubah tadi. Yang kita pindahkan. Pindahkan. Kemudian perlu kita gugurkan salah satu daripada huruf alif kat situ. Itu. Right. Istiqamah. Okay, saya rasa jelas. Alright. Ustaz, Yes, saya. kalau kita nak letak domain isyarat sebelum perkataan istiqamah tu hadhi ke hadha? Kan sebab ta tu kan bukan tunjuk muannas kan? Oh, ismi isyarah. Contoh ayat nak macam ni contoh ayat. Bagi contoh ayat dulu. Macam ni hadhi ijazatun. Kita kata hadhi ijazah kan? Betul tak? Hadhi ijazah. Istiqamati hadhihi kan. Kita punya ketetapan kita punya ni kan. Dipanggil. Tak salah dia kat sini dia ta tu dia masih di inilah. Kita ambil hadhihi lah. Hadhihi. Walaupun dia tidak menunjukkan hakikinya menunjukkan muannas, tapi ta tu dia secara majazinya dia perbincangan panjang lah. Okey. Jelas. Okay. Ada soalan lagi? Tak ada kan? Okey. Saya rasa dia pakai hadhi. Okey, kalau saya jumpa istiqamati ghairu sabitah. Istiqamati ghairu sabitah. Dia sabitah tu pun dipakai tamar butah. Okey. Sini memang dia akan jadi hadhi ya. Alright. Dan yang terakhir maf'ulun. Okey, minal thulathi maf'ulun ni dia punya wazan ataupun untuk isi maf'ul
Okay, kamaqulun asluhu maqbulun wa mabi'un asluhu mabyu'un. Okay, ini jelas. Kita nak jadikan isim maf'ul, jadilah dia maqbulun daripada qala. Yang diperkatakan maqbulun. Kemudian macam biasa kita tahu ini adalah waw ni, kita tak boleh nak kata waw ni adalah waw perkataan tu sebab wazan dia maf'ul. So waw ni waw yang menunjukkan kepada maf'ul. So waw ni yang kita kata ain dia. Ini yang ain dia. Jadilah dia maqulun. Okey. Alright, ada soalan ke tak ada? Kenapa mabi'un tak jadi mabu'un? Kenapa jadi mabi'un? Kenapa? Siapa boleh jawab? Kenapa mabi'un dia jadi mabi'un lah. Ini untuk isim maf'ul untuk isim maf'ul tapi jadi mabi'un. Kenapa tak jadi mabu'un? Kalau kita kata maqulun jadi maqulun, kenapa mabi'un tak jadi mabu'un jadi mabi'un? Kenapa? Ada siapa boleh jawab? Faham tak soalan saya? Faham tak? Agak sama. Faham. Alhamdulillah ada orang faham. Okey. Boleh jawab. Kenapa? Tak terang tu. Tak pandai. Ke ada yang nak mencuba ke? Tak ada? Ada siapa nak mencuba ke? Ada ke nak mencuba? Kotlah. So persoalan dia sebenarnya, persoalan dia sebenarnya adalah kita kena tanya baris yang kita nak pindahkan kepada huruf sahih tu baris apa? Baris apa? So kita tahu. Qala yaqulu. Dia asal dia qawala kan? Qala. Waw ni, bila kita pindahkan dia menjadi fi'il mudhari', waw tu dia baris apa? Dia baris apa? Baris dhammah. Baris dhammah. Baris dhammah. Sebab tu, bila kita jadikan jadikan fi'il qala ini, nak jadikan dia isim maf'ul, dia akan pindahkan baris dia adalah baris dhammah. Sebab tu jadi maqulun. Berbeza dengan mabi'un. Kenapa jadi mabi'un? Kenapa tak jadi mabu'un? Kenapa? Kita kena tengok balik dia punya perubahan tu daripada madhi pada mudhari'. So madhi kita tahu dia ba'a yang mana asal dia adalah bay'a. Betul tak? Bay'a. Bila dia berubah menjadi fi'il mudhari', dia atas wazan apa? Dia atas wazan yaf'ilu. Yaf'ilu. Atas wazan yaf'ilu. Ataupun sana. Jadi dia yabyi'u. 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 Okey, yabyi'u.
So, bila kita nak jadikan perkataan fi'al ba'a ni, kita nak jadikan dia isim maf'ul. Okay, dia kata apa kat sini? Asal dia apa? Asal dia adalah mabyu'. 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 Walaupun dalam keadaan ni, ya itu berbaris dhammah. Kenapa dia berbaris dhammah adalah dia nak bagi seragam dengan huruf waw yang datang selepas tu. Okey? Huruf waw yang datang selepas itu. So, asal ya ni adalah berbaris bawah, bukanlah berbaris dhammah. Sebab itu yang dipindahkan ke huruf ba adalah baris apa? Baris kasrah. Baris kasrah. Sebab tu last sekali di hujungnya itu akan bertembunglah ya dengan waw. Ya dengan waw, tapi malangnya waw ini digugurkan. Jadilah mabi'un. Faham tak? Ustaz. Boleh kan? Boleh. Alright. Okay, saya rasa tak payah panjang ya. Alright, itu dah jelas. Okay, kita teruskan kepada tajuk yang seterusnya. Ada siapa nak baca? Ana Ustaz. Tafadhal. Tak jelas lah, tak jelas. الإعلال بالحذف Okay, tafadhal. هو حذف حرف من أحرف ألف وياء من كلمة لعلة صرفية، ومن موادعه الأول حذف الهمزة من مضارع أفعل ووصفه المبدوء بميم كأكرم يكرم وتكرم وأكرم ونكرم ومكرم. الثاني وحذف فاء المثال الواوي من مضارعه حذف وأمره. فاء المثال واو. وحذف فاء المثال الواوي من مضارعه وأمره كوقف يقف قف. Okey, ini adalah tajuk yang seterusnya, iaitu al-i'lal bil hadf wa hadfu harfin min ahrufi awi alif waw ya lah min al-kalimah li'illatin sarfiyyah. Wa min mawadhi'ihi hadfu al-hamzah min mudhari' af'ala wa wasfuhu al-mabdu' bi mim. Okey. Kalau kita tengok kan, kita tengok dia punya statement yang atas tu. Statement dia kata apa? Dia kata hadaf salah satu daripada tiga huruf iaitu alif waw ya. Sebenarnya ada juga yang keempat iaitu huruf hamzah. Macam saya kata, hamzah ni dia macam ya, dia macam mana cakap? Dia bukan original lah. Dia bukan OG lah kan. Kita ada group kan. So kita ada original, lepas tu kemudian ada orang yang baru masuk. Gitulah. Dia bukannya original huruf ilah, tapi ada orang yang memasukkan, ada ulama yang memasukkan yalhaqu yang saya lihaq dia ikutkan. Okey. So kat sini dia yang ni mudahlah. Yang ni yang jelas hadaf hamzah tu daripada af'ala ni bila mana kita jadikan af'ala yang mana ia adalah fi'il madhi berubah menjadi fi'il mudhari', hamzah itu digugurkan. Akrama jadilah yukrimu. Dan juga wasaf dia. Wasaf dia yang mana bermula dia dengan mim. Ini kita jelas wasaf kita tengok. Apakah yang dimaksudkan dengan wasaf dia? Contohnya, isim fa'il, isim maf'ul. Yang mana semua wasaf ni, perkataan itu bermula dengan huruf yang, bermula dengan huruf mim. Okey, itu je. Jelas. Kemudian, kita tengok hadfu fa'il mithal al-wawi. Nampak? Ini dia dah bagi satu indikator yang jelas.
Okey. Contohnya waqafa. Sorry. Waqafa. Tengok kat sini waqafa. So untuk kita hazaf waw tu pada fi'il mudhari' dengan fi'il amar, dia ada syarat-syarat dia. So syarat yang pertama ialah syarat pertama iaitu yang jelas fa'ul yang misal tadi tu dia mestilah huruf waw. Okey, huruf waw. Okey, waw. Pada fi'il madhi dia berbaris atas dan pada fi'il mudhari' dia berbaris bawah. Sorry, silap. Okey. Silap. Saya rephrase balik. So, waw yang mana dia punya madhi dia berbaris atas dan bila kita tukarkan perkataan tersebut pada madhi ke mudhari' dia atas wazan yaf'ilu. 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 Ain itu berbaris bawah, bukan waw itu berbaris bawah. Okey. Pada waktu ini, pada ketika ini barulah kita akan gugurkan huruf waw tersebut. Syarat dia gitulah. Okey. So, jadilah waqafa sebab asalnya adalah yawqifu. Yawqifu. Okey, yawqifu. Dan kita gugurkanlah huruf waw tersebut jadilah yaqifu. Ya, yaqifu. Dan dia punya waktu fi'il amar jadilah qif. Okey. Begitu juga dengan dengan fi'il wa'ada. Wa'ada asal dia adalah yau'idu atau dia punya mudhari' atau wazan yaf'ilu, dan kita boleh yau'idu, kita boleh gugurkan waw ni jadilah dia ya'idu. Okey. I'id ni untuk isim fi'il amar. Ada juga beberapa ketika yang mana waw ini digugurkan ketika kita tukar fi'il menjadi masdar. Tapi ada syarat. Syarat dia masdar fi'il tersebut mestilah atas wazan fi'lah. Tapi fi'lah ni, wazan fi'lah ni dia berkongsi dengan isim hay'ah. Isim hay'ah ni adalah dia punya cerita dia panjang sikit. So, dia bukanlah isim hay'ah. Haidahan. Haidah tu isim keadaan dia sedang berhaid. Itu maksud isim hay'ah. So masdar tersebut dia atas wazan ni tapi dia tidak membawa maksud isim, dia bukanlah isim hay'ah. So wazan tu masdar tu sendiri atas wazan fi'lah. Pada waktu ini kita boleh gugurkan contoh wa'ada. Okey, wa'ada dia atas wazan wi'dah. Wi'dah. Waktu ni ini dia punya masdar dia. Maka waw ini kita boleh gugurkan. So baris bawah ni yang ada pada kasrah yang ada pada waw kita pindahkan kepada ain. Jadilah aidah. Aidah. So ta ni menunjukkan adanya pengguguran huruf di hadapan. Aidah. Sebab tu ada ta marbutah kat ujung. Okey. Boleh nampak Alright. Ada soalan? Tak ada?
Okey. Tak ada nak terus ni, nak laju ni. Okey, tak ada siapa nak baca yang terakhir, tajuk yang terakhir. أنا Who wants to? Oh, tafadhal. الإبدال ومنه الأول قلب فاء افتعل إذا كان ياء أو واوا إلى تاء ثم تدغم في تاء افتعل Tudghamu. ثم تدغم في تاء افتعل كإتعد أصله أو تعد. الثاني وقلب فاء افتعل إذا كان حرفا مطلقا إلى طاء كاصطلح أصله استلح. الثالث وقلب تاء افتعل إذا كان فاؤه دلا أو زالا أو زايا إلى دال كإذدان أصله إذتان. الرابع وقلب بعض الحروف في بعض اللحجة الحروف. قلب بعض الحروف. بعض الحروف في اللحجة القليلة كالكسكسة والكشكشة في كاف المؤنث وكالعجة كاللهم أقبل عملي. Syukran. Baik, ibdal. So kita tahu ibdal ni adalah perubahan yang berlaku kepada huruf. Okey, taghyir. Kalau kita tengok ibdal yang ada daripada 1 sampai 3 semuanya berkaitan dengan fi'il atas wazan ifta'ala. Atas wazan ifta'ala. Untuk dua yang pertama, apa yang berubah adalah fa. Untuk yang ketiga tu, apa yang berubah adalah ta dia. Okey. Jelas ya? Okey. So kita akan tengok satu persatu. Yang pertama kata apa? Okay, al-ibdal wa minhu qalbu fa'i ifta'ala. Idza kana ya'an aw wawan ila ta thumma tudgham fi ta ifta'ala kat ta'ada asluhu aw ta'ada. Alright. So, untuk ini, okay. First sekali kita tengok dia kepada dia punya fa'al sulasi mujarrad dia. Okay, untuk yang ini kita cerita yang pertama ni, kita kena tengok kepada fa'al sulasi mujarrad dia. So, fa'al sulasi mujarrad dia mestilah fa dia, mestilah huruf illah dan bukanlah huruf hamzah. Jadi memang asal dia adalah huruf illah lah, bukan huruf hamzah. Asal dia. Dia bukanlah daripada hamzah kemudian kita tengok pada kelas-kelas lepas ilal hamzah tu berubah menjadi ya ke berubah menjadi waw. Tak. Ini perkataan ini memang asal dia adalah huruf waw. Bukan huruf hamzah yang berubah. Okey. Contohnya kita ada perkataan kat sini dia bagi contoh apa itu? Dia bagi perkataan wa'ada. Asal dia adalah wa'ada. Asal dia adalah perkataan wa'ada. Kita tahu wa'ada ni memang dia huruf illah lah, wa'ada. Kemudian kita nak ubah. Kita nak jadikan daripada fa'ala kepada ifta'ala. Silap. Betul. Ifta'ala. Daripada wa'ada jadilah, kita just masukkan jadilah ta'ada. Kemudian dia kata apa kat situ? Yang berubah adalah dia punya waw ni. Saya tulis ya. Saya tulis balik. Wa'ada. Kita nak jadikan dia
atas wazan ifta'ala, maka dia punya end product dia adalah ifta'ada. Okay, ifta'ada. Kemudian waw yang ada sini kita kena tukar dia kepada ta. Jadilah dia ifta'ada. Okay, kita dah tengok pada kelas yang lepas. Okay, untuk idgham, baris yang pertama mati, huruf yang pertama mati, huruf yang sama, huruf kedua berbaris, jadi kita jadilah dia ifta'ada. Macam tu. Itu juga dengan contoh yang lain adalah yasara. Kita jadikan dia ifta'ala. Jadi dia ada payah sebut dia. Itasara. Ya, ini kita ubah dia jadi ta, jadilah dia itasara. Kemudian kita idghamkan dia. Idgham dia jadilah dia itasara. Alright, ini je. Yes. Okay, itu untuk yang pertama. Yang kedua, qad fa ta'ala idza kana harfan mutbaqan ila ta. Kat sini dia punya ciri-ciri dia, fa tersebut adalah huruf mutbaq ataupun huruf itbaq. Huruf itbaq ada berapa? Ada 4. Ada 4. Sad, dad, ta, sad, dad, ta, za. Sad, dad, ta, za. Sad, dad, ta, za. Okey. Kita akan tengok apa yang berlaku. Contoh dia apa? Saya lupa contoh dia apa. Contoh dia adalah istalaha. Okey. Istalaha. Saya ambil lain lah. Saya ambil contoh lain. Okey, saya ambil contoh asal adalah sabara. Daripada sabara ni kita nak jadikan dia, nak ubah dia atas wazan ifta'ala. Okey, jadilah dia ista'ala. So huruf sifat itbaq yang ada pada huruf sad ni, itbaq ni macam dia sad tu macam bila nak sebut dia rasa itbaq ni macam nak ni kan. Macam istabara. Ista'ala lah sila. Okey. So apa yang berlaku adalah ta ini dia tak ada sifat itbaq tu. Tak ada sifat itbaq. Jadi kita perlu ubah huruf ta ini kepada huruf yang sama makhraj huruf dia, okey. Tetapi ada satu sifat yang dipanggil sebagai sifat itbaq. Sebab tu dia berubah menjadi ta. Istabara. Istabara. Jadilah hujung ni jadi istabara. Okey. Itu juga contoh Farada kita nak jadikan dia apa? Atas wazan ifta'ala juga. Jadilah dia ibtarada. Kemudian ta ini kita ubahkan dia menjadi ta, jadilah dia ibtarada. So macam ni kita tahulah. Yang ni baris mati, yang ini baris atas, ada berbaris, maka idgham lah jadikan sini je. And product dia jadi ibtarada. Okey? Jelas kan? Okey, jadi kalau antum jumpa perkataan-perkataan contoh apa ibtaraba kan, nanti antum tahulah. Oh, yang ni dia atas wazan. Contoh kan? Ibtaraba. Ibtirab. Kaca bilau. So yang ni antum tahulah, oh, ta ni
dia bukannya, bila kita nak tengok wazan apa ittaraba ni, kita tak adalah rasa keliru. Kita tahu, ta ni asalnya adalah ta. Gitu. Okey. Yang ketiga, alright. Yang ketiga dia kata apa? Berubahnya ta, maksudnya ifta'ala, tetapi sekiranya fa dia adalah dal, zal ataupun zai. Ila dal. Okey. Izdana. Asal adalah istana. Istana. Kat sini dia lebih kepada main makhraj lah. Main cara sebutan huruf tu. Dia nak, bila rasa macam berat dia akan tukar kepada apa yang sesuai dengan dia. Okay. Istana. Saya rasa ni boleh jelas. So dal tu asalnya adalah istana, tetapi dia berubah menjadi dal. Syarat dia fa'ul kalimah dia mestilah sama ada dal, zal ataupun zai. Okey. Kalau yang ni, fi'al ni macam mana kita nak jadikan dia wazan ifta'ala. So apa yang akan berlaku? Siapa nak cuba? Ada orang lagi tak? Senyap ke? Ada, saya ada. Okey. Zakara. So macam apa end product dia? End product, bagi end product terus lah. Kalau nak cerita boleh juga. Nak cerita satu persatu boleh. Nak bagi end product pun boleh. Izdakara. Izdakara. Okey. Kat sini ada satu benda yang menarik yang saya nak share dengan antum semua. Untuk perkataan zakara ni, bila kita nak jadikan dia wazan ifta'ala, so of course lah ta tu dia akan ubah jadi dal. So tetapi kat sini masih ada lagi satu step. Yang mana step ni kita ada option. Okay, step ni kita ada option. Ada ulama yang membenarkan sekiranya kalimah ataupun fa'ul kalimah adalah huruf zal untuk kita ubahkan dia menjadi huruf dal. Faham? Saya ulang balik. Ada ulama yang membenarkan sekiranya fa'ul kalimah ataupun kalimah tersebut yang bermula dengan huruf zal untuk dia ubah menjadi huruf dal. So jadi kat sini kalau kita pakai yang tu, jadilah dia kat sini iddakara, dan last kali dia akan diidghamkan, jadilah dia iddakara. Okey? Itu yang pertama. Okay, saya kata tadi ada dua, kita ada option daripada izdakara ni. Yang ni dia bukan end product dia. Masih lagi tak settle dia punya proses tu. So kat sini dia ada dua lagi. Dia ada option sama ada A ataupun B. Option A kita kata apa? Ada ulama yang membenarkan untuk kita ubah perkataan yang bermula dengan huruf zal. Zal tersebut kita ubahkan dia menjadi dal. Alright. Jadi kat sini zal tersebut ni dia punya fa'ul kalimah kan. Okay. Jadilah dia dal. So end product dia adalah iddakara. Sorry. Kita kena idgham lah.
Dal kan? Kita dah belajar idzakara. Itu yang first. Okay, second dia, option yang kedua. Okay, option kedua adalah untuk kita kekalkan zal tersebut, tetapi dal ini kita ubah dia menjadi zal. So end product dia adalah idzakara. Okay? Jelas? Jelas Jelas. Oh, bagus. Itu kita semangat itu. Kita nak. Okay, dan yang terakhir. Ustaz, Oh, ya. yang dua option tadi tu khusus untuk zakaro je. Khusus untuk perkataan yang bermula dengan huruf zal. So, kalau ada yang lain selain daripada zakara boleh lah. Oh, okey. Kalau ada yang lain. Okey. Dan yang terakhir, qalbu ba'da huruf fil lahajat al-qalilah. So kita tahu, macam Arabiah Fushah ni, yang kita kata dipanggil, ada majma' ulama Syria kot. So mereka tidak prefer untuk kita panggil Arabiah al-Fushah. Dia kata Arabiah al-Fasihah. Ataupun kita boleh terjemahkan dalam bahasa sekarang sebagai standard Arabic lah. So bahasa Arab ni sebenarnya adalah merupakan himpunan daripada pelbagai lahajat. Ada banyak lahajat banyak. Banyak sangat lahajat bahasa Arab ni. Sebab apa? Sebab Jazirah Arabiah ni daripada Yaman tu sampai atas. Luas tu. Padang pasir tu luas. Daripada Yaman tu antara orang Yaman ni merupakan antara orang Arab yang betul-betul yang asli lah. Yang mereka yang berpeleseran ke serata pada Jazirah Arabiah tu. So ada beberapa lahajah, di antaranya lahajah yang dipanggil sebagai kaskasah dengan kashkashah. Kaskasah dengan kashkashah, dan juga lahajah yang dipanggil sebagai ajah-ajah. Okey, ajah-ajah. So kashkashah ni, bila sebut kashkashah ni, saya teringat satu perkataan Darijah Maghribiyah ataupun lahjah Amiyah orang Morocco. So dia ada satu perkataan yang dia orang panggil kashkushah. Kashkushah ni adalah buih tau. So bila dia orang, saya saja cerita sikit lah sebab ni pun tajuk last lah. So kashkushah ni, so orang Morocco kuat minum teh. Bila dia tuang teh tu, macam kita kan, teh tarik ada buih tu kan. Buih tu dia panggil kashkushah. Kashkushah. So bila kita tuang teh, dia orang bukan teh tarik kan. Dia orang bukannya teh susu, teh biasa. Tapi dia orang tuang tu, dia orang memang tarik tinggi. So ada buih-buih atas tu dia panggil kashkushah. Nampak nak kat situ, bila kita dapat buat teh yang ada kashkushah ni, yang ada buih ni, kita nak kata kita ni power lah. Hebat lah buat teh. Itu Morocco. So apa kaskasah dengan kashkashah ni? So persoalan yang kita nak lontarkan sekarang ni, adakah kita yang belajar bahasa Arab ni boleh untuk menggunakan lahjah diorang? Boleh tak kita nak gunakan lahjah orang? Nanti kita akan tengok apakah perbezaan lahjah diorang ni. Okey? Ulama tidak membenarkan kita menggunakan lahjah mereka ini. Biarlah orang yang bertutur dengan lahjah ini menggunakan lahjah itu sahaja. Untuk kita yang belajar ni, kita eloknya elakkan. Janganlah kita nak tunjuk pandai, kita nak hebat, kita nak datang dengan benda yang syaz. Kita nak jatuh benda-benda yang gharib. Kita nak datang benda gharib, nanti nampak hebat lah. Tapi sebenarnya tidak menunjukkan hebat pun. Menunjukkan kita ini kurang faham tentang bahasa Arab. So kaskasah dengan kashkashah ni, dia kata apa? Fi kafil mu'annas. Apakah maksud kafil mu'annas? Kafil mu'annas ni contohnya kaifahaluki. Kaifahaluki. Masmuki. Dia macam tu. Masmuki. Kita ambil kaskasah lah. Kaskasah yang first. Kaskasah, apa yang mereka buat? Sekiranya mereka cuba nak bertutur dengan orang perempuan ataupun sesama perempuan, bila dia cakap kaifahaluki, instead of dia cakap kaifahaluki, dia cakap kaifahalus. Kaifahalus. Kaf tu dia ubah terus jadi sin. Kaf tu dia terus ubah jadi
sin. Itu wajah yang pertama. Dia ada 3 aujuh kat sini. Wajah yang kedua, dia tambah sin kat hujung dia. Maksudnya apa? Yang first tadi wajah yang pertama cakap dia terus buang kaf tu. Jadi kaifa halus. Ataupun masmus. Masmus macam bahasa Jepun pula. Mushi-mushi, masmus. Okey. Wajah yang kedua, kita tambah sin kat hujung. Maksudnya apa? Mas mukis. Mas mukis. Ataupun kaifa halukis. Kaifa haluks. Kaifa haluks. Okey. Sin kita tambah. Dan wajah yang ketiga adalah di antara kaf dengan sin. So kalau kaifa haluk, kaifa halus, dia antara tu. Kaifa haluks. Macam mana saya pun tak kerti nak sebut. Itu kena minta orang Arab yang sebutlah. Tak orang situ saya memang tak kerti nak sebutlah. So nak katanya wajah yang ketiga yang terkaf dengan sin. Begitu juga untuk kashkashah. Kashkashah ni sama macam kashkashah, ada 3 aujuh. Okey, sama. Cumanya huruf yang ditambah ataupun yang berubah tu huruf shin pula. Instead of itu cakap qalb ba'du huruf. Tadi kan kaf yang kaf muannas tu dia daripada kaf tu dia ubah jadi shin lah. Yang kashkashah ni shin. Kat situ dipanggil ibdal. Jadi kaifa halush. Itu wajah pertama. Wajah yang kedua dia kata kaifa halush. Itu shin. Wajah ketiga dia antara kaf dengan shin, yang itu saya tak dapat nak buat lah. Sebab saya pun tak pernah dengar. Saya orang-orang Emirat pun kadang-kadang dengar dia orang sebut shin banyak ni. Itu saya tak ada, saya jarang bermuamalah dengan orang Emirat, jadi saya tak tahu. Alright. Untuk aj'ajah pula, okay? Aj'ajah ni adalah mereka mengubah ya mufrad kepada jim. Ya mufrad ubah kepada jim. Contohnya hadza kitabi. Itu ya mufrad lah. Ya menunjukkan kepada ana. Ya mufrad lah. Ya menunjukkan kepada ana. Hadza kitabi. Ini adalah kitab aku. So instead of dia cakap hadza kitabi, dia cakap hadza kitabik. Hadza kitabik. Contoh Allahumma aqbil amalik. Sebenarnya amali. Tapi ajah-ajah ni ya tu dia orang tukar jadi jim. Kenapa dia tukar macam tu? Janganlah tanya kenapa tukar, dah itu memang bahasa dia orang. Tak payah nak tanya-tanya lagi. Okey? Ada pun soalan? Ada pun soalan? Dia kalau yang lahjah Arab ni dia tak ada, tak dibukukan ya tak? Dia ada buku-buku lahjat Arabiah ni. So kita kena tengoklah mana buku-buku lahjat ni. Ada. Cumanya kita tidak terdedah sangat sebab ialah kita pun nak belajar yang fasihah, dan itu yang kita guna banyak dalam pertuturan seharian. So lahjat ni kalau siapa yang betul-betul ambil bahasa Arab ataupun qiraat, mungkin mereka akan mendalami lah benda-benda ni. Lahjat. Ada satu buku tu, apa nama tajuk buku tu? Cerita pasal Arab ni. Tarikh Adabul Arab. Rafi'i. Kalau siapa rajin baca, dia Tarikh Adabul Arab. Kat situ dia cerita pasal lahjat-lahjat. Ya? Ada soalan lagi? Ada soalan lagi? Tak ada? Walhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad al-Tahir al-Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Maka dengan ini alhamdulillah selesailah sudah perkongsian serba sedikit daripada saya berkaitan dengan sarf saghir. Sarf saghir ni janganlah kita rasa cukup dengan sarf saghir. Kita perlu tambahkan lagi pembacaan. Sarf saghir ni perbincangan yang ada dalam sarf saghir dia sikitlah, sangat kecil. Nama pun sarf saghir. Okey. Nama pun sarf saghir, jadi ada banyak lagi pasal sarf, banyak lagi. Okey, sarf ni banyak lagi. So antum semua sekarang dah ada nahwu,
siapa yang ikut Nahu lah, kelas saya Nahu itu ada sarf, maka bolehlah praktikkan sikit-sikit dan bolehlah lebihkan lagi pembacaan. Okey, boleh pergi ke next level ke, okey, untuk Ajurmiyah buka mata buka syarah lain pula ke, untuk untuk saraf pergi, let's say kalau macam rasa macam kurang, pergi tengok pula matan bina ke, matan easy ke, ataupun saya rasa dah macam dah boleh pergi jauh, boleh lah pergi Lamiatul Af'al ke. Alright, tapi yang penting kita belajar ni, tapi jangan lupa kita untuk aplikasi. Buku baca, buku ialah kalau kita tengok Ustaz Warosli, Dr. Warosli, dia ada banyak jual novel. Boleh kita beli ataupun cari balik. Ada Dr. Warosli, dia ada letak dalam dia punya website buku-buku kanak-kanak. Mulakan dengan tu dulu pun tak apa. Untuk kita dapat malakah tu. Once dapat malakah, barulah kita boleh tengok novel. Novel ni ialah banyak perkataan yang kita tak tahu satu. Lepas tu dengan baris-barisnya lagi, nanti dia akan membuatkan kita rasa mumil, rasa boring, bosan. So start dengan yang mudah. Even kalau antum pun dah berada pada tahun akhir pengajian pun, jangan rasa saya dah pada tahun akhir pengajian, buat pun nak buka balik buku kanak-kanak. Jangan. Kalau masih bahasa Arab tak lemah, kita mula dengan kita ikut cara kita lah. Kita dah tahu lemah, kita mula dengan yang paling mudah. Dan baru kita sikit demi sikit kita buat penambahbaikan, insya-Allah taala. So tak ada apa-apa, kita sudahi dengan sedikit baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ij'al a'malana kullaha khalishan liwajhikal karim wa la taj'al li anfusina wa li dunya wa la syaitan minha hazzun wa la nasib. تقبلها كلها بقبول حسن يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. Jazakumullah khairul jazak. Terima kasih kepada penganjur kerana sudi menjemput saya buat kali yang kedua. Untuk kita, alhamdulillah khatam lah. Setakat ni rekod saya khatam, cumanya kadang-kadang waktu tu agak panjang. Saya minta maaf atas perkara ini. Apa yang kurang, apa yang lemah itu daripada kekurangan dan kelemahan saya sendiri. Apa yang baik itu daripada Allah SWT. Terima kasih pada yang hadir dan yang istiqamah daripada awal hingga akhir. Okay. Akhir kata, aqulu qawli hadha wa astaghfirullahaladzim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jazakumullah khair jazak. Jumpa lagi. Tak tahulah bila nak jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih sudi ajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.